Aku pun dengar bunyi orang turun tangga. Tok, 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 tok. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Faris Ikram. Guys, for those yang baru sampai ke channel aku harap korang support aku. Jangan lupa tekan share, like and subscribe, okay? Aku perlukan korang punya subscribe tu. Okay guys? Okay, jom kita ke tajuk kita yang terbaru. Layan. Okay guys, kalau korang tengok tajuk aku tulis tu, dia tulis kisah seram tentang Blok C College Islam kan? Betul tak kan? Okay, cerita ni aku nak ceritakan tentang ada seorang yang message aku. Dia cakap dia ada satu cerita yang dia nak share dengan kita. So aku pun ambil cerita dia and aku cerita balik lah. Kini aku menceritakan semula apa yang berlaku. Dan aku cuba menjadi, aku tak cuba untuk jadikan diri dia. So, tapi aku akan menceritakan apa yang dia cerita dekat aku, okay? Okay, jom. Masa tu, saya baru masuk college. Untuk permulaan college, mesti ada orientasi. So, saya duduk dekat blok C. Nombor bilik dirahsiakan lah. Jadi, saya duduk bilik 2 dari belakang. Daripada depan gate. Dia cakap ada gate kat depan. So, bilik dia 2 dari belakang, bukannya 2 daripada depan gate. Faham kan? Okay, dia 2 dari belakang. Dia tengah-tengah macam tu lah. Mungkin kat dalam bilik dia ada 5 bilik. Dia duduk 2 dari belakang. Masa tu bilik saya ada 3 orang. Dia duduk, sebab bilik dia ni satu bilik 4 orang. So dia duduk 3 orang satu bilik. Dia and ada lagi 2 orang kawan dia. Tapi roommate saya seorang ni, dia homesick. Dia jenis tak boleh duduk asrama. Dia jenis orang yang tak biasa duduk asrama, aku rasa kan. So dia sempat orientasi 3 hari je and terus balik rumah. Tinggallah saya dan kawan saya seorang ni. Saya ambil katil atas and tepi tingkap. Kawan saya ambil katil atas juga tapi tepi dinding toilet. Dia cakap macam tu. And then kami berdua tidur secara bertentangan. Kaki saya belah kepala dia belah kaki saya. Kau faham kan? Dia macam songsam punya tidur lah. Macam aku tidur, kepala aku dengan kaki member aku, kaki aku dengan kepala member aku. Okay, dia songsam. Untuk malam pertama dan malam kedua kami duduk berdua, alhamdulillah tak jadi apa-apa. But kejadian misteri bermula pada malam ketiga. Masa orientasi tu, seingat saya, kami kena solat berjemaah dekat masjid waktu subuh. So kami kena bangun dan kena berkumpul ramai-ramai supaya kita boleh bergerak secara berkumpulan. Sebelum tu, saya ni jenis tak suka berebut mandi. And then tak suka berebut tandas untuk mandi. Sebab dalam satu bilik ada 4 orang. Contoh ada 2 orang. Macam dia ni, dia dah tinggal 2 orang tau. Sebab seorang dah balik. So dia tak suka berebut, tak suka tunggu-tunggu. So dia ambil jalan penyelesaian. Dia decide untuk mandi awal. So dia mandi pukul 3.30 pagi. Saya bangun masuk toilet and mandi macam biasa. Yang peliknya, bila saya buka pipe shower untuk mandi, bilik air sebelah akan buka sekali pipe shower. Sebab okay, bilik dia ni, contoh ni asrama and bilik asrama kan. Bilik-bilik toilet diorang ni bertemu, bersebelahan. So diorang ni dibahagikan dengan dinding saja. So if ada orang mandi dalam bilik tu, dalam bilik air tu, orang sebelah yang mandi, dia akan dengar sekali. That's why dia cakap bila dia buka shower, orang sebelah akan buka shower. Macam tu. Kalau orang dalam toilet ke mandi ke, kita akan dengar bunyi. Saya pun cubalah nak uji. Saya buka pipe, saya tutup pipe. Saya buka, saya tutup. Saya buka, saya tutup. Saya main macam tu. Yes, bilik air sebelah pun ikut rentak yang sama. Buka, tutup pipe air. Saya pelik. Takkan bilik sebelah boleh tiru saya?
Tapi masa tu saya husnuzon. Saya fikir memang ada orang bilik sebelah dan ianya kebetulan. And lepas tu saya mandi macam biasa pada waktu pagi. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Dia cakap waktu dia mandi tu je lah dia dengar bunyi bilik air buka tutup kan. Tapi lepas pada dia mandi tu dia pergi sembahyang subuh apa semua. Alhamdulillah dia cakap pagi tu tak ada apa-apa yang berlaku. So pagi tu dia jalankan rutin harian dia macam biasa. Malam pun tiba. Saya memang tak boleh tidur kalau keadaan gelap. So saya kena tidur lampu, kena buka sikit lah, jenis macam ada setengah orang dia tak boleh tidur gelap sangat. So dia kena buka lampu, contoh macam malap-malap macam tu kan. So saya kena buka sikit. Nasib baik roommate saya tu jenis faham situasi saya, and then dia belikan saya lampu study kecil untuk letak dekat katil saya. Sebab roommate saya ni jenis yang tak boleh tidur kalau terang. So dia cakap okay, win-win situation. Dia belikan satu lampu kecil untuk saya, letakkan dekat katil saya, and then dia boleh tutup lampu. And then kira macam lampu tu khas untuk tempat saya je lah, macam tu lah. Bila malam tu tidur, bermulalah pekerjaan mereka untuk mengacau saya. Setiap kali pukul 1 pagi, saya akan terbangun, dan bangun saya tu bukan bangun macam mamai tau. Dia cakap bukan bangun macam mamai orang lain. Orang lain kalau bangun mamai, terjaga and then letak kepala atas bantal, boleh tidur balik. Tapi saya, bila saya bangun pukul 1 pagi tu, saya jadi macam segar macam saya tak tidur. Itu yang dimasukkannya. Tiba-tiba saya dengar bilik atas tengah tarik kerusi. Kerusi bilik dekat blok saya tu semua kerusi besi. Kerusi yang dalam bilik tu diorang pakai kerusi besi. So dia, kalau orang atas bunyi tarik atas lantai, kita orang bawah kan dengarlah bunyi tu. So dia kat orang, dia dengar orang atas tarik kerusi, tolak kerusi, tarik, tolak, tarik, tolak. Tapi time tu saya husnuzon lagi. Mungkin orang bilik atas nak study atau tengah siapkan assignment. Padahal time orientasi kelas pun tak start lagi. Assignment, apatah lagi assignment, memang tak ada. Dia cakap sebab time dia orientasi, senior-senior tak masuk lagi. Hanya ada dia dengan geng-geng SEM 1, and then ada Fesi lah seorang 5-6 orang untuk uruskan orientasi tu. Senior-senior tak ada lagi yang masuk. So siapa yang buat orientasi, siapa yang buat assignment and siapkan kerja? Kau faham? Okay. Lepas tu, nasib malam tu dia bunyi macam tu je. Dia cakap malam tu dia kena kacau macam tu je. Dia bunyi kerusi serangit macam tu je. Alhamdulillah malam esok tak ada dah bunyi macam tu. Lebih kurang seminggu jugalah dia cakap dia dah boleh tidur secara aman, dia boleh tidur secara lena. Dia cakap tak ada apa-apa gangguan. Tapi lepas minggu dia tak kacau saya. Tengah-tengah saya syok tidur, tiba-tiba saya terjaga sebab saya dengar bunyi guli jatuh atas lantai. Bukan bunyi sebiji, tapi berbiji-biji yang jatuh. Lepas dia main guli, dia main tarik tolak kerusi pula. Tapi Alhamdulillah dia just bunyi macam tu je. Dia tak ada muncul. Tapi pada satu malam ni, kali ni dia betul-betul buatkan saya nak balik rumah. Tiba-tiba saya terdengar bunyi guli berterabur dekat tingkat atas, tepat dekat area kepala saya. Kau faham tak? Contoh, dia tidur tingkat atas, katil tingkat atas. Mana atas dia adalah lantai. Dia dengar bunyi guli tu jatuh dekat area belah kepala dia. Macam kat area kepala dia. Kau faham tak? Pasal tu tak payah cerita lah. Saya rasa macam nak nangis pun ada. Roommate pula pakai earphone tengah tidur. So dia takkan dengar apa yang saya dengar. Saya dah cuak gila. Serius, cuak gila. Lepas tu dia diam sekejap. Ingatkan dah habis. Rupanya dia main kerusi pula. Dia tarik kerusi. Saya dengar macam dia tarik daripada hujung dinding ke hujung dinding. Korang boleh imagine tak? Okay, contoh kita punya situasi dalam bilik kan, kita tidur. Dia dengar benda tu tarik daripada hujung dinding sini hingga hujung dinding sini. Lepas tu dia patah balik. Macam tu. Allahu Akbar. Hujung dinding ke hujung dinding, dekat area kepala saya. Kuat sangat bunyi tu. Dia macam main ulang alik tau. Kejap sana, kejap sini, kejap sana, kejap sini. Lepas tu saya cuba beranikan diri. Saya cakap, jangan kacau aku. Aku datang sini sebab nak belajar. Aku tahu kau wujud, tapi tolong jangan kacau aku. Tiba-tiba terus senyap bunyi kerusi tu. Saya ingat dah settle dah. Rupanya saya baru nak pejam mata, dia tepuk lantai atas tepat dekat area kepala saya.
Dia tepuk bukan macam kita tepuk nyamuk, tapi dia tepuk macam dia tekup satu benda. Confirm. Sebab bunyi dia kuat dan berdengung. Saya terkejut masa tu. Masa tu saya fikir nak lompat je ke katil sebelah dekat ni roommate saya, sebab saya dah takut sangat dah. Lepas tu, lepas dia tekup tu, dia boleh heret pula kerusi, pergi sana, pergi sini. Tapi makin laju and makin kuat. Ibarat macam orang tengah marah. Orang tahu orang tengah marah, dia buat secara bermerontak. Macam tu. Dia heret laju-laju. Lepas tu bunyi guli berterabur banyak-banyak. Macam memang dia tengah marah. Ya. Dia cakap masa tu dia dah tak tahu nak buat apa dah. Ya Allah, jantung masa tu berdegup kencang sangat-sangat. Lost semua doa and zikir. Saya cari phone, sebab waktu tu ada phone dekat sebelah saya. Saya cari phone and saya buka surah dekat YouTube. Saya pasang. Phone waktu tu saya baru cas. So saya ambil phone, saya buka surah. Tapi saya tak pasang kuat, saya just pasang slow and saya letak dekat telinga saya je, supaya saya je yang dengar bunyi tu. And tiba-tiba senyap, tak ada dah bunyi. Masa tu saya tengok jam dekat phone, baru jam 2.30 pagi. Jauh lagi nak sampai ke pagi, nak sampai ke subuh, dia cakap. Saya ingat habis dah dia kacau. Bila saya hati dah tenang, mata dah mula nak pejam, saya biarkan surah dekat phone tu on. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang turun tangga pakai slipper Jepun. Bunyi macam tu. Dia turun tangga satu persatu, macam nenek-nenek turun tangga. Slow je turun. Dalam masa yang sama, phone saya tiba-tiba mati. Padahal phone saya tu sebelum saya tidur, saya dah charge penuh je kak. Saya dah charge penuh, tapi tiba-tiba phone saya mati. Saya cuba hidupkan tapi gelap. Entahlah, padahal phone saya dah penuh. Saya cuba tekan lama-lama untuk on kan, tapi tak jadi juga, dia cakap. Tapi Alhamdulillah lah, nasib baik tak ada apa-apa yang serius berlaku, dia cakap. Dia hanya dengar bunyi macam tu lah, bunyi orang turun tangga. Tapi Alhamdulillah, dia cakap tak ada apa yang muncul depan dia. Tak ada apa yang sampai dia kena dia nampak benda-benda ke, tak ada. Dia cakap hanya dengan kacau bunyi macam tu je lah. Tapi dia cakap seriously, dia cakap dia memang takut gila. Dia memang cuak gila, sebab benda tu first time berlaku dalam hidup dia. Dia cakap dia tak nak mention nama bilik, sebab dia takut orang akan takut duduk kat bilik tu. So dia cakap aku harap aku tutup nama bilik. Dia cakap harap aku tutup nama bilik, sebab dia tak nak bagi orang takut dekat bilik tu. Allah, aku baca pun meremang bulu roma aku, korang tahu tak? Benda ni kalau sampai dekat, benda yang aku bercerita ni kalau sampai dekat korang, aku nak korang komen lah sampai kan. So lepas tu dia tengok phone saya dah tak boleh on. Dia cakap saya tengok phone saya dah tak boleh on. Saya pun dah tak tahu nak buat apa dah. Saya hanya mampu berzikir, berselawat je dalam hati. Dia cakap saya hanya mampu berzikir, berselawat dalam hati, doa kepada Allah supaya selamatkan saya daripada gangguan-gangguan semua ni, dia cakap. And then Alhamdulillah, tiba-tiba saya tertidur macam tu je. Saya pun tak sedar bila masa saya tidur. Saya tengah zikir dan selawat dalam ketakutan, saya tertidur macam tu je, dia cakap. And then saya pun tiba-tiba bunyi, alarm phone saya bunyi. And saya tengok bateri ada 98%. Hai, siapalah yang main matikan phone saya malam tadi? And saya pun tak apalah, saya buat tak tahu je, dia cakap. Kau faham aku? Pelik tak? Malam tu phone dia tiba-tiba mati, tapi pagi tu tiba-tiba phone dia boleh bunyi alarm. And then tengok bateri ada 98%. Padahal malam tu dia dah cuba hidupkan, dia cuba on kan, tapi tak boleh. Itulah yang Allah, kalau kena dekat kita, tak tahulah apa yang berlaku kan. Itulah cerita yang dikongsikan oleh seorang student. Dia cerita dengan saya. Dia cakap benda ni berlaku dekat College Islam Blok C. Siapa yang tahu, dia tahulah. Okay, aku tak nak mention college apa, tapi hanya aku boleh mention college Islam je, and kat Blok C. Okay guys, so kalau korang rasa video ni bagus, kalau korang rasa video ni sampai penceritaan dia, kalau korang rasa video ni macam sedap didengar, korang tekan like. Okay, korang tekan like and korang tekan komen kat bawah. And jangan lupa korang tekan subscribe. Bantu aku, sebab aku ni baru je nak naik, okay kan.
So kalau kau rasa video ni bagus, kau tekan like, share and subscribe. Okay, kita akan jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 600 subscriber. Assalamualaikum, bye bye.